أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, imam, tuan imam yang dimuliakan tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah pengajian kita seperti biasa. Dan sebelum kita nak baca kitab, kita nak berkongsi beberapa berita. Berita yang pertama ialah pilihan raya negeri Melaka telah dimenangi oleh BN. Itu berita yang pertama. Jadi tahniah kepada penyokong BN dan majoritinya agak besar. Harapnya lepas ni tak adalah lagi melompat dan berebut lagi. Itu je lah berita yang pertama. Kemudian berita yang kedua, insya-Allah besok sekolah. Anak-anak kita akan bersekolah. Tetapi dia ada jadual giliran dia. Kemudian berita yang ketiganya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, seperti yang kebanyakan dah tahu, kita dah boleh mengerjakan umrah. Dan pada bulan 12 ni insya-Allah saya akan pergi mengerjakan umrah pada 17 hingga 28 Disember. Selama 12 hari 10 malam. Siapa rasa nak ikut, masih ada kekosongan. Tak sampai 10 orang. Setakat ni dah ada 20 orang lebih. Kita jangkakan dalam 30 orang lah grup tu. Kalau ada yang berminat, tiba-tiba je rasa teringin nak pergi dan tengok balik dalam duit, dalam akaun tu masih banyak lagi. Dan nak merasa waktu tengah lapang. Sebab setakat ini kebenaran untuk mengerjakan umrah bagi rakyat Indonesia belum dibenarkan lagi. Dijangka pada bulan 1 nanti barulah Indon dibolehkan untuk mengerjakan umrah. Setakat ini yang boleh ialah kalau negara yang dekat-dekat ni lah, Malaysia, Brunei dan Singapura. Jadi inilah masa yang sesuai kalau nak pergi. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan, pada waktu sekarang ni kalau nak pergi umrah ada SOP yang agak ketat. Antaranya ialah sebelum kita nak pergi mengerjakan umrah, 3 hari ataupun 72 jam sebelum sampai ke Arab Saudi, kita kena buat PCR test. Swab test lah kena buat. Kemudian jika didapati negatif, tak ada COVID, kita pun bolehlah terbang. Kemudian bila dah sampai di sana, tak ada lagi swab test tu, tak ada. Kita dah boleh mengerjakan umrah. Dan setakat ini yang dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram dan mengerjakan tawaf. Yang boleh masuk ke kawasan untuk tawaf itu hanya orang yang mengerjakan umrah sahaja. Kalau tuan-tuan tengok dekat live Mekah sekarang ni, hanya orang yang memakai kain ihram sahaja yang dibenarkan untuk masuk di kawasan tawaf tersebut.
Kemudian nak masuk pun ada waktunya. Sejam sebelum masuk waktu solat dibenarkan masuk. Kemudian sejam selepas habis selesai solat tu akan diperambat keluar. Jadi hanya tempoh 2 jam sahaja kita boleh berada di dalam Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Begitulah SOP-nya setakat ini. Kemudian lagi bila nak balik, sebelum balik dekat Arab Saudi nanti, dekat Jeddah ataupun dekat Madinah, kita akan swab test sekali lagi, iaitu 72 jam juga lebih kurang sebelum kita balik ke Malaysia. Dan sampai di KLIA pun kena lagi. Jadi itulah di antara SOP yang kadang-kadang merenyahkan dan menyebabkan ramai orang jadi tertahan lagi nak pergi. Tak nak lah katanya, kena jolok-jolok hidung, geli kan. Jadi dia rasa tak tahan geli, dia kata nanti dululah katanya kan, walaupun duit dah ada. Namun begitu cadangan saya, kalau adalah yang teringin nak pergi, elok pergi sekarang. Sebab yang ke depan ni kita pun tak tahu, entah-entah ke naik balik pula COVID ni, udah PKP balik kita, tak dapat pergi lagi. Lebih baik tengah ada ni, kalau nak pergi boleh pergi lagi. Kalau nak pergi boleh pergi. Okey, itulah beritanya, berita yang nak disampaikan. Nanti ujung nanti ada lagi iklan. Baik, kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jilid yang pertama. Bagaimana pendidikan anak-anak yang diajarkan dalam Islam. Dan kita sudah sampai pada muka surat 62, iaitu bab yang ke-6, mendenda dan memulaukan anak untuk tujuan mendidik. Boleh tak kita denda dan kita pulaukan anak untuk tujuan mendidik? Kita kurung dia dalam jamban. Itu pun ada juga yang pernah buat tu, dikurungnya dalam jamban, meraung budak tu. Boleh ke tidak? Selagi anak masih kecil dan tinggal bersama kedua-dua ibu bapanya, selagi anak masih dalam alam pembelajaran dan pendidikan, ibu bapa seharusnya mengambil kesemua pendekatan yang dapat membawa kepada kebaikan anak-anak. Bila sebut kata selagi anak masih kecil dan tinggal bersama, yang ini pun dah terkeluar daripada tajuk dah Ustaz. Anak kami seekor pun tak ada. Tak ada yang duduk dah. Disebut seekor. Seorang pun dah tak ada duduk dengan kami dah Ustaz. Semua dah besar-besar, dah berumah tangga, dah lepas dah. Lega rasanya Ustaz. Dulu masa kecil, ya Allah, bersilat serabut kepala otak, kan. Jadi ceritanya, dia kata selagi anak masih kecil dan tinggal bersama kedua ibu bapanya, selagi anak masih dalam alam pembelajaran dan pendidikan, ibu bapa seharusnya mengambil kesemua pendekatan yang dapat membawa kepada kebaikan anak-anak, meluruskan kepincangan dan membentuk akhlak serta sahsiah mereka sehingga anak dapat membesar dengan akhlak Islam dan adab sosial yang sempurna. Itulah kewajipan kita sebagai ibu bapa. Bukan hanya sekadar memberi makan sahaja kepada anak. Kalau bagi makan aja, ayam pun bagi makan, burung pun bagi makan. Tetapi tanggungjawab kita sebagai manusia, khususnya orang yang beriman, orang Islam ni, kita ada tanggungjawab yang lain, iaitu mendidiknya, mendidik anak kita. Apa cara sekalipun, belum lagi, dia tak sebut lagi apa cara yang dibenarkan. Kejap lagi kita tengok apakah cara yang dibenarkan. Islam mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anak. Yang kata Islam ni syamil, kamil, lengkap dan sempurna. Tak ada yang cicor. Ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam Al-Quran tu tak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya lengkap. Kalau ada yang kita tak faham penjelasannya di dalam Al-Quran, nanti kita akan jumpa hadis yang menerangkan. Dia ada penjelasan daripada hadis. Kadang-kadang kita baca Quran saja, kemudian kita tengok terjemahannya, kita rasa tak faham. Jadi sebab itulah kena berguru, kan? Nanti akan diterangkan pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kata Islam, dia ada cara mendidik anak
Bukan kata tak ada, semua ada. Kan dalam agama Hindu misalnya, kalau kita tengok anak-anak dia tu sampai ke tahap dia kena cium lah kaki maknya, kaki bapaknya. Kan adakah Islam ajar sampai macam tu? Islam ajar cium lutut ke, cium kaki ke, cium tumit ke, kan, cium tapak kaki ke. Mak kata, "Meh sini, cium tapak kaki aku ni." Kamu pernah dengar tak? Syurga di bawah tapak kaki ibu. Kan, lepas tu anak pun tanya, "Neraka di mana?" Pergi tengok tapak kaki bapak kamu. Itulah neraka katanya. Sebenarnya tuan-tuan ni, itu pun bukan hadis. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu tu, itu bukan hadis Nabi. Itu cuma kata-kata hikmat. Jadi kita kena tengok balik juga. Kadang-kadang ada orang kata Nabi sebut syurga di bawah tapak kaki ibu. Tidak. Namun begitu, maksud daripada ungkapan itu ialah supaya anak-anak menghormati, memuliakan ibunya. Berdasarkan hadis di mana Nabi menyebutkan ibumu, 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 kemudian ayahmu. Apa maksud ibu, 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 ayah? Maksudnya ni yang saya pernah cerita sebelum ni kan. Tanya pada ayah, apa maksudnya ibu, 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 ayah? Ayah kata, "Kamu kena ada 3 ibu. Sekarang ni kamu baru ada seorang. Jadi kena tambah lagi 2 ibu." Tu ayah pandai-pandai. Sedangkan maksud Nabi kata ibu, 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 ayah, itu bermaksud pengorbanan seorang ibu. Iaitulah mengandungkan, melahirkan, menyusukan, yang tidak ada pada ayah. Walaupun ayah perut nampak macam mengandung, tetapi bukan ada baby kat dalamnya. Itu ada lemak, ada macam-macam lah benda yang lain. Kemudian ayah juga tidak melahirkan. Kalau katalah nak gilio, tahun ini ibu melahirkan, tahun depan ayah melahirkan. Kadang-kadang ada juga orang perempuan dia merampus, dia nak angin. Dia kata kalau macam ni abang pula beranak katanya. Orang lelaki kalau boleh beranak boleh. Ya ke boleh? Sunat kali kedua pun takut. Tapi kadang-kadang nak menyejukkan hati isteri tu, kita kata aku kalau boleh beranak aku beranak dah. Sunat sekali lagi pun takut kan. Yang kata berani ni, yang kata tak pernah serik ni ialah hanya orang perempuan sahaja. Walaupun dah beranak 2 kali, 3 kali, beranak lagi. Itu namanya tobat sambil belacan. Dah makan sambil belacan, dah pedih dah. Tapi nanti bila makan, cari lagi sambil belacan. Walaupun pedih. Itu namanya tobat sambil belacan. Sekiranya anak dapat dididik dengan cara lembut dan nasihat, maka ibu bapa tidak boleh memilih untuk terus memulaukannya. Kalau dah boleh dengan cara yang lembut, dengan cara nasihat, kenapa kita nak buat cara keras, cara yang kasar? Try lah dulu. Peringkat awalnya kena guna cara lemah lembut dulu, kena cara nasihat dulu. Bukan kata terus belasah aja, terus smack down aja kan. Ada ibu bapa yang jenis macam tu, mentang-mentang lah misalnya melentik. Dia ni mungkin sarjan dengan maknya kan. Dia ada pangkat lah dalam askar ke apa kan. Dia punya misalnya melentik. Kadang misal bertanglung pun ada. Ke bawah. Kan. Jadi anak pun takut. Bukan takat misal, bulu ketiaknya pun tak bercukur. Punyalah tujuan nak bagi anak-anak gerun dengan dia. Sedangkan misal pun tak boleh dibela, bulu ketiak pun tak boleh dibela. Cuba tengok balik dalam hadis. Nabi kata di antara 10 perkara fitrah, salah satunya Nabi sebut hendaklah trim misai. Maknanya misai itu hendaklah dinipiskan, jangan dibiarkan tebal. Kemudian yang seterusnya Nabi sebut lagi, bulu ketiak hendaklah dicabut ataupun dicukur, jangan simpan. Tapi kadang-kadang kalau tak mengaji, dia buat macam itulah, dengan tujuan supaya dapat menggerunkan anak-anak. Sekiranya anak dapat dididik dengan cara dipulaukan ataupun dimarahi, ibu bapa tidak boleh terus memukulnya. Andainya ibu bapa gagal dalam menggunakan kesemua pendekatan, ketika itu mereka diharuskan memukul anak-anak tanpa mencederakan mereka. Boleh pukul, tetapi setelah melalui peringkat-peringkat nasihat, peringkat lembut tadi, dah guna semua cara, masih lagi tak makan saman, barulah boleh gunakan cara pukul.
Dia kalau kita tengok tuan-tuan ni berdasarkan hadis, pukul isteri dengan pukul anak, dia lebih kurang. Dia punya tempat yang tak boleh dipukul. Yang pertama sekali Nabi kata la tadribil wajhah, jangan pukul muka. Bahagian muka tak boleh pukul. Bila sebut muka, adakah telinga boleh dipukul? Sebab telinga bukan muka. Ataupun di belakang, ataupun digigit tengkuknya, kan? Gigit tengkuk daripada belakang macam Dracula. Bapaknya jadi Dracula ataupun zombie, dikokaknya anak dia. Adakah boleh? Maka kata ulama, maksud muka itu termasuklah satu kepala. Semua satu kepala. Daripada belakang, atas. Maknanya bahagian atas ni tak boleh karate lah. Biasa orang karate daripada atas. Satu lagi dia ada satu teknik lagi, dia ongbak dia panggil. Ongbak ni maknanya sikunya. Kalau kita tengok cerita ongbak tu, Tony Jaa, kan, dia punya cara nak mengalahkan musuh dia, dia akan melompat kemudian disiku atas kepala, terbelah helmet. Itu namanya teknik ongbak. Itu pun tak boleh. Atas tak boleh, belakang kepala, kita tampar belakang kepala dia, ataupun kita backhand dia panggil, ataupun kita kokak bahagian tengkuknya. Itu pun tak dibenarkan. Maknanya bahagian kepala tak boleh diusik. Sama, isteri pun tak boleh, anak pun tak boleh. Lepas tu ada orang tanya, ustaz, isteri tak boleh kokak, anak pun tak boleh dipukul, ditampar. Habis tu kita macam mana? Isteri kokak boleh pula. Kesian orang lelaki ni. Kalau orang perempuan kokak lelaki boleh pula, kan? Tapi orang lelaki kokak isterinya tak boleh pula. Pernah ada satu cerita tu, di pejabat agama, seorang isteri datang mengadu, dalam keadaan telinganya berdarah. Bila ditanya kenapa ni, dia kata suami dia gigit, kan? Bila tanya suami kenapa gigit telinga isteri, saya lapar ustaz, katanya. Saya balik, saya tanya ada masak tak? Dia kata tak ada masak. Saya geram, saya kokak telinga dia. Saya tengok telinga dia pun macam kopok je rupanya, macam kuih cuk peneram apa ke, macam telinga Hindu je. Saya kokak. Jadi tak boleh. Bahagian kepala memang tidak boleh diusik. Kemudian yang kedua ialah bahagian perut. Jangan sekali-kali kita memukul isteri ataupun anak kita di bahagian perut. Kalau kita biasa tengok wrestling, dia tuju tang perut. Macam mana cara dia buat? Di belasah-belasahnya, yang lawan tu pun dah terlentang, dia panjatnya atas tali tu, dia lompat, ditanduknya, kan? Dia guna kepala ataupun dia guna siku, dia hentak pada bahagian perut. Itu pun tidak dibenarkan. Kalau perut isteri, tempat letak rahimnya, tempat mengandungkan anak, jangan dipukul di bahagian perut, jangan ditendang di bahagian perut, jangan dilutut di bahagian perut. Anak pun macam itu. Kemudian yang ketiga ialah di bahagian sulitnya. Semoga dengan cara memukul ini dapat membetulkan diri anak-anak dan meluruskan kepincangan yang ada pada mereka. Saya tak pasti yang ke depan ni ada sebut tak tentang tang mana yang boleh dipukul. Yang sebelum-sebelum ni lah, kalau yang saya tengok dalam buku-buku yang lain menyebutkan, antaranya kalau kita nak pukul di bahagian tangan boleh, di bahagian peha ataupun betis boleh, kan? Kita pukul dengan rotan yang halus ataupun kain yang ringan. Itu saja. Kalau guna kayu, kalau guna kayu besar tak boleh. Tak boleh. Dia kena gunakan rotan yang kecil aja, kayu kecil aja, ataupun kain yang ringan aja, kan? Bila kita pukul, dia mengata aduh tak sakit katanya. Kita pula sakit hati, kan? Sebab apa? Islam sebenarnya bukan nak bagi pukul itu sampai cedera, sekadar nak memberi peringatan sahaja, bahawasanya kamu telah melakukan kesalahan. Berikut adalah perincian peringkat-peringkat mendisiplinkan anak yang diambil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta amalan para sahabat. Semoga dengan ini para pendidik dapat mengenal cara-cara Islam dalam mendisiplinkan dan mendidik anak. Yang ini dia akan perincikan. Mari kita tengok, selama kita mendidik anak ni, sampailah anak kita dah besar panjang dah. Apa yang besar, apa yang panjang pun tak tahulah, tapi biasa kita sebut anak saya dah besar panjang dah, kan? Jadi adakah kita telah melakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh agama kepada kita? Kalau katalah kita buat tu dah salah,
kita buat tu tak mengikut cara yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah kita bertaubat. Bukan sahaja memohon ampun kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada anak-anak kita. Minta maaf lah, dulu abah smack down kamu, abah karate kamu, kan, abah gigit kamu, abah tendang kamu. Berkaitan dengan nasihat dan berlemah lembut, Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, semasa aku masih kecil, aku pernah berada dalam jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, tanganku berpindah dari satu tempat ke satu tempat di dalam dulang. Yang selalu kita dengar, pindah tempat duduk. Kamu jangan tukar-tukar tempat duduk, nanti kahwin banyak. Lagi banyak pindah ni. Lagi banyak tempat dipindahnya. Aku kata jangan pindah tempat, lagi banyak kamu pindah tempat. Pasal apa? Saya memang nak kahwin banyak katanya. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadaku, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berdekatan dengan kamu. Tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tegur, cara dia mendidik. Dan satu lagi pengajaran yang kita dapat di sini, maknanya Rasulullah ni ada ketikanya bila makan, dia akan makan dengan budak-budak. Kan? Dia tak kisah pun dia makan dengan budak-budak. Yang kita ni pula kita halau. Kan? Kalau katalah ada kenuri ke, ada majlis ke, ada makan-makan ke, hidang kita tu mestilah yang seangkatan dengan kita, yang sama baya dengan kita. Kalau ada budak terselit seorang di situ, kita kata kamu pergi sana makan dengan budak-budak, jangan campur orang tua. Kan? Kamu jangan menyebuk dengan orang tua ni, jangan nak masuk campur. Selalunya kita akan halau budak-budak. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa makan dengan budak-budak. Jadi masa makan dengan budak-budak, pada ketika itulah Nabi mendidiknya. Nabi kata apa dia? Kalau dalam bahasa Arabnya, Sammillah, baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah sebelum makan. Sebab itulah tuan-tuan ni, kalau ikut adab makan ni, kalaulah kita sampai di tempat makan tu, kan, kita tengok orang pun tengah bersembang, sakan apa semua kan, demo ni dah baca bismillah ke tak ni, kita pun sampai-sampai kita baca bismillah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang dengar di keliling kita tu tersentak. Uish, kita tak baca bismillah lah tadi. Sebab kalau kita tak baca bismillah, apabila makan, nanti makanan itu dimakan oleh syaitan. Memanglah kita tak nampak syaitan makan, tapi segala dia punya zat, segala dia punya khasiatnya syaitan makan. Maka sebab itulah kita makan tak kenyang. Kenapa makan tak kenyang ni? Dah 3 kali belahak dah ni, kan? Rupanya tak baca bismillah. Jadi yang lebih tepat lagi, kata ulama', ialah tidak berkat pada makanan tersebut. Tidak ada keberkatan apabila kita tidak memulakan dengan bismillah. Malah bukan sahaja makan. Dalam hadis Nabi kata, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus ia daripada keberkatan. Nak makan, baca bismillah. Nak pakai baju, baca bismillah. Nak keluar, nak pakai apa ni, nak buat apa sajalah, nak petik suis, baca bismillah. Kan, kalau boleh lah tuan-tuan ya, setiap apa yang kita nak buat, baca bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapat keberkatan pada pekerjaan tersebut. Kemudian Nabi kata apa dia? Kul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Biasanya budak-budak ni, tak tahulah dia memang macam tu kot. Masa kecil-kecil tu mesti nak ambil, mesti nak cekuh makanan tangan kiri. Pasal tak ada siapa yang ajar dia, tak ada siapa yang tunjukkan dia. Dan saya pernah juga terdengar satu syarahan, kenapa budak-budak dia akan mulakan dengan tangan kiri. Sesungguhnya innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu yang ada dalam diri kita ni, permulaannya dia akan cenderung buat benda yang tak betul dulu, yang salah. Itu asas nafsu. Apabila dididik nafsu tersebut, barulah dia buat benda yang betul.
Kemudian yang kedua kata ulama disebabkan setan yang ajar. Kalau ibu bapanya tak ajar, maka setan kata makan tangan kanan, makan tangan kiri, makan tangan kiri. Setelah ibu bapanya mengajarkan anaknya makan guna tangan kanan, ya, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, lama kelamaan barulah dia makan guna tangan kanan. Dan makanlah makanan yang berdekatan dengan kamu. Bila Nabi tengok budak ni, ya, yang jauh dicekuhnya, kan, di langkaunya ambil yang jauh, nampak macam tak beradab, kan, Nabi kata makan yang paling dekat. Kemudian kalau anak kita lah gamaknya kita cakap macam tu kan, dia jawab balik, dia kata takkan nak makan sambil belacan, yang paling dekat ni sambil belacan dengan timun. Tak tahulah, abah dengar ustaz kata ambil yang paling dekat, kamu kena perhabiskan sambil belacan. Kan, ini ayam dekat dengan abah, ayam goreng, jadi ayah yang menghabiskan ayam goreng. Jadi maknanya, ya, bertimbang rasa lah kan. Maksudnya nanti dulu bagi abah ambil dulu, bagi mak ambil dulu, siapa yang paling dekat dengan ayam goreng dia lah ambil dulu. Nanti pusing lah, ya. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa minuman, lalu baginda meminumnya. Di sebelah kirinya ada seorang anak kecil, manakala di sebelah kanannya beberapa orang tua. Dengar ni, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak itu, adakah engkau mengizinkan aku memberi minuman ini kepada mereka? Kaedah lemah lembut, dalam kurungan cakap lemah lembut dengan budak ni. Lagi sekali, ya, Rasulullah bertanya kepada budak tu, adakah engkau izinkan aku memberi minuman kepada mereka? Dalam nada yang lemah lembut. Anak kecil itu membalas, tidak, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mendahulukan sesiapa pun daripada bahagian yang aku terima daripada kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan bekas minuman di tangannya. Kanak-kanak itu adalah Abdullah bin Abbas. Rupanya yang bercakap ni siapa? Kanak-kanak tu siapa? Sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Dia kata mana boleh, kan, saya lah dulu saya budak-budak, kan. Berkaitan kaedah memulaukan anak pula, Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khazaf, yakni membaling batu kecil menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Baginda menjelaskan ia tidak dapat menyebabkan binatang buruan terbunuh dan tidak menyebabkan musuh tercedera. Ia hanya menyebabkan mata tercongkil dan memecahkan gigi. Dalam rekod lain menyebutkan saudara Ibnu Muhaffal ketika itu belum balik melakukan khazaf, membaling batu kecil menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu Ibnu Mughaffal melarangnya dengan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khazaf. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, ia tidak dapat menyebabkan binatang buruan terbunuh. Kemudian dia kembali dan menjelaskan, aku memberitahumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khazaf. Kemudian kamu melakukannya lagi, aku tidak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya. Ini kaedah yang dipanggil apa tadi? Memulaukan anak. Kaedah memulaukan anak. Manakala kaedah berkaitan memukul anak. Jadi apa yang kita faham daripada kaedah memulaukan anak ni tadi? Ya, Rasulullah melarang membaling batu kecil menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Maksud membaling di sini membaling kepada binatang, ya, binatang buruan. Dan kalau kita baling dengan cara itu, binatang tidak terbunuh. Wallahu alam. Saya pun tak berapa nak pasti apa maksudnya tuan-tuan, ya. Nantilah saya rujuk balik, Baik, kita tengok pula kaedah memukul anak. Imam Abu Daud dan Al-Hakim merekodkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, perintahlah anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah sekiranya mereka tidak menunaikannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.
Yang ini kita dah biasa dengar dah, dan kita faham daripada maksud hadis itu kan. Yang tadi tu cuma keliru sikit. Baik, perintahkanlah anakmu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini dalam bab memukul anak. Boleh ke tidak kita pukul anak masa umur 7 tahun? Kata ulama, berdasarkan hadis ini tak boleh. Kemudian umur 8 tahun pun tak boleh. Umur 9 tahun pun tak boleh. Pada usia 10 tahun baru boleh dipukul jika dia masih enggan lagi solat. Jadi kata ulama, maksudnya ialah 3 tahun, iaitulah tempoh 7, 8, 9, tempoh untuk kita mendidiknya, menyuruhnya sehari 5 kali. Subuh kita suruh, Zuhur kita suruh, Asar kita suruh, Maghrib kita suruh, Isyak kita suruh 5 kali. Kemudian 5 kali dengan 3 tahun, agak-agak berapa kali, berapa ribu kali kita suruh, maka lama-kelamaan apa yang kita suruh tu akan melekat ke dalam kepalanya. Jadi bila dah melekat ke dalam kepalanya, tak mungkin bila kita suruh pada usia 10 tahun dia tak nak solat. Biasanya yang tak nak solat ni, yang kita suruh sekali je. Umur 7 tahun sekali je kita suruh. Umur 8 tahun tak, umur 9 tahun tak, tiba umur 10 tahun dia tak solat, kita belasah dia. Padahal kita baru sekali je suruh. Sedangkan kita disuruh setiap hari 5 kali. Walaupun kita kata berbuih mulut kita, bercakap. Tetapi itulah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa. Jangan pernah rasa cemuh, jangan pernah rasa jemu. Bercakaplah sampai berbuih sekalipun. Biasanya kalau orang bercakap sampai berbuih ni ada sawan babi. Dia bercakap berbuih-buih mulutnya. Maksudnya ialah bercakaplah banyak kali sekalipun, jangan pernah rasa jemu. Kerana di situlah Allah nak memberikan ganjaran pahala kepada kita. Dan pada usia 10 tahun, kalau dia masih lagi tidak solat, masa tu barulah kita pukul dia. Itu pun masa saya ceramah dekat budak-budak sekolah rendah, dia mau tanya balik, "Ustaz, ibu bapa kalau anak dia tak solat, umur 10 tahun dah jam 4, ibu bapa boleh pukul kami kan?" Betul kan? Nak tanya, kalau ibu bapa tak solat, boleh tak kami pukul? Sudah. Budak-budak tu kata, kami pun nak pukul juga bapak kami. Pasal kami tengok dia pun tak solat juga. Kalau mak kami tak solat tu, kami faham lah juga. Uzur lah maknya. Kan, mak kami tu datang bulan lah kot, tapi bapak kami pun kadang-kadang datang bulan juga. Boleh tak kami pukul bapak kami? Jawapannya tidak boleh. Anak-anak sesekali tidak boleh memukul ibu bapanya. Apa sebab, atas apa alasan sekalipun tak boleh pukul. Bukan setakat tak boleh pukul. Allah kata dalam Al-Quran kepada anak-anak, wala taqul lahuma uff, jangan berkata walaupun wala tanharhuma, jangan mengherdik mereka. Menengking ibu bapa pun tak boleh. Berkata tak boleh, menengking tak boleh, apatah lagi memukul ibu bapa, lagilah tak boleh. Ada video yang viral kita tengok tuan-tuan ni, kita pun tak tahu dia ni Islam ke tak ke, kan, dia pukulnya mak dia. Ada kita tengok video dia pukul mak dia dengan penyapu, dia pukulnya. Peringkat-peringkat yang disebutkan ini adalah untuk anak yang berada dalam usia kanak-kanak. Namun selepas anak mencapai usia remaja menuju usia dewasa, cara mendidik dan mendisiplinkan anak tentunya berbeza. Ni yang selalu kita dengar ibu bapa merungut ni. Alah ustaz, masa budak cara budak, ragamnya cara budak. Sekarang ni remaja cara remaja, yang dewasa cara dewasa. Sekalipun anak tu dah berumah tangga, pun kadang-kadang kita dengar ibu bapa ni merungut juga. Anak saya tu harap badannya besar, dah kahwin dah, tapi perangai macam berbudak katanya. Kan? Jadi ibu bapa ni memang tak pernah jemu untuk menasihatkan anak-anaknya, walaupun anaknya dah tahap kutil dah, kan, dah tobin dah tua dah. Jadi yang kata ibu bapa ni, dia sentiasa memandang anaknya tetap kecil walaupun anaknya dah besar. Dia tetap juga nak beletih juga kepada si anak ni tadi. Walaupun si anak ni dah bergelar bapak dah bergelar ibu dah. Dan dia pun ada anak-anak juga. Kita pun beletih lagi dekat anak kita yang dah besar ni. Sebab besar cara besar.
Dia punya masalahnya. Apabila pujukan, nasihat dan tunjuk ajar tidak berkesan dalam mendisiplinkan anak-anak, para penjaga dan pendidik harus memulaukan mereka selama mana mereka masih berdegil melakukan kejahatan. Ya, ada kawan saya cerita tuan-tuan, isterinya sudah tak nak balik. Kan? Masa PKP tak boleh rentah negeri, jadi tak boleh lah balik. Lepas tu bila dia dapat balik kampung, kan, dia hantarnya lah balik kampung. Dia dah rindu dengan maknya, dengan mak ayahnya. Lepas tu bila sampai kampung dah, dia tak nak balik. Dia tak nak ikut suaminya balik. Tak tahulah apa dia punya sebabnya. Saya dah tanya dah apa sebabnya Ustaz. Tak tahu, dia kata tak ada sebab. Dia tak nak balik aja. Kan? Lepas tu mak ayahnya pun pujuk. Kamu ni bini orang. Dia orang Kelantan. Ya? Kamu ni bini orang. Kamu kena balik. Ya? Tanggungjawab sebagai isteri. Lagipun kamu ada anak. Kan? Takkan nak biarkan anak kamu dengan laki kamu dekat Perak tu. Kan, kesianlah dia. Tak nak balik katanya. Dah besar dah tu. Dah umur dekat 30-an, dekat 40 dah. Ada juga meragam, ingatkan budak kecil je meragam. Rupanya budak besar meragam lagi lah payah. Ada juga suami yang meragam. Kan, isteri pujuk, suami meragam. Itu suami kata kalau macam tu hantar saya balik ke rumah ibu bapa saya. Terbalik pula. Kan, suami pula suruh isterinya hantar rumah mak bapaknya. Udah jadi terbalik pula. Selalu kita tengok isteri yang suruh hantar balik rumah mak bapak dia. Ni kali suami pula jadi mengada-ngada. Berikut adalah dalil-dalil hadis yang menjelaskan kaedah pemulauan anak. Ini baru kita nak perincikan. Yang kata pulau anak ni macam mana? Imam At-Tabrani merekodkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sekukuh-kukuh pegangan iman adalah berkawan kerana Allah, bermusuh kerana Allah, cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, kalau kita marah kepada anak kita tu, marahnya kerana Allah, kerana dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tegas. Dalam hadis Nabi menyebutkan tentang anak Nabi sendiri kalau mencuri. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat, kalaulah Fatimah binti Muhammad. Siapa dia Fatimah binti Muhammad? Anak ataupun puteri kesayangan Nabi, anak perempuan Nabi, iaitu namanya Fatimah, yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Nabi kata kalau Fatimah tu mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tegas. Yang kata ayah, kalau kata anak ni buat salah, kan, walaupun aku ni menteri besar, walaupun aku ni perdana menteri, ada jawatan, aku tak pilih bulu. Anak pun aku kerat juga, aku potong tangannya, kata Nabi. Begitu tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anaknya. Ini tak ada main kroni-kroni lah. Macam itulah maksudnya. Kedua, Imam Al-Bukhari merekodkan sebuah hadis dalam bab keharusan memulaukan orang yang melakukan maksiat. Ka'ab radhiyallahu anhu melaporkan ketika beliau tidak turut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang Islam bercakap dengan kami. Tengok tu tuan-tuan ya. Yang kata pulau ni maksudnya tak bercakap lah. Jadi kita pulau anak tadi maksudnya kita buat sengap aja. Kan, kita tunjukkan tanda yang kita merajuk. Kan, kita tak bercakap dengan dia. Jadi anak kita pun faham lah apa bapak aku muka macam buruk mak ye je. Kan, monyok aja ni, tak nak bercakap je kan. Bercakap pun tanya sepatah jawab sepatah je. Rupanya ada lah benda tak kena tu. Bila dia ingat-ingat balik, dia refresh balik, rupanya dia ada buat salah, patutlah bapaknya tak tegur, maknya tak tegur. Kan, tengok-tengok mak pergi tegur pula. Jadi bapak kata, apa kamu tegur, kan kita dah pakat dah. Kita nak pulaukan dia, nak bagi pengajaran kepada dia. Tak sampai hati lah bang. Udah mak pula mengalah kan. Jadi kalau betul-betul kena pulau betul-betul kan. Seperti mana yang Nabi pernah buat. Apa yang Nabi buat kepada siapa ni yang tak pergi perang Tabuk ni? Nabi SAW melarang orang-orang Islam bercakap dengan kami.
Baginda menyebutkan 50 malam. Ini arahan daripada Nabi. Nabi kata jangan sembang, kita boykot, kita pulaukan mereka. Begitulah. Mereka dipulaukan sehingga mereka berasakan bumi ini sempit dan hati mereka sedih kerana tidak ada seorang pun yang menegur, mengucap salam ataupun berbual-bual dengan mereka. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keterangan ayat-ayat taubat kepada mereka. Yang kata tak pergi perang ni tuan-tuan, itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Kalau sengaja, tak ada apa alasan, tak ada arah yang menyebabkan dia tak pergi perang. Dia sengaja. Itu yang Nabi boykot tu, Nabi pulaukan selama 50 malam. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita jadi orang masjid ni kan, tiba-tiba ada orang masjid tak mau datang ke rumah kita kan. Sedangkan selama hari ni hubungan kita okey je, minum sekali, mayang sekali kan, minum berjemaah, mayang berjemaah. Malah ada satu surau tu yang punya bagusnya, minum ketum berjemaah. Kan selalu kita dengar mengopi, mengetih, yang ini mengetum sesama ahli jemaah. Ada kan dekat KL. Saya pergi ceramah hari tu, saya mungkin pernah cerita kot dekat sini kan. Saya nak balik, lepas tu Tok Siak surau tu tanya, "Ustaz nak balik ni tak mengantuk ke?" Saya kata mengantuk lah juga. Nanti pelan-pelan saya berhentilah tang mana, nanti saya jalan lah. Dia kata, "Ustaz nak minum ketum tak?" Ni Haji cakap ni betul-betul ke saja nak nengok akhir saya ni? Ni betul ni. Kan? Saya kata boleh ke minum? Dia kata siapa kata salah? Dia tanya balik. Siapa kata salah? Yang salah jual ketum, minum boleh, dia kata. Lepas tu dia kata kami di sini semua minum ketum berjemaah selepas solat Isyak. Ui, bagus ni Haji. Betul ke Haji? Dia bawa saya pergi ke dapur. Dia tunjukkan memang dia rebus ketum. Jadi masjid ni pun boleh trial juga. Minum ketum berjemaah. Itu mungkin salah satu daripada aktiviti yang elok juga untuk ahli jemaah. Tapi dia nasihatkan saya, "Ustaz, kalau betul lah Ustaz nak minum ketum, minum betul-betul punya ketum yang original. Ustaz jangan campur." Dia ajar. Jangan campur ubat gegat, ubat nyamuk kan, ubat apa lagi? Ubat ketiak katanya kan. Jangan campur Panadol, ubat batuk. Yang salahnya kalau dicampur-campur. Lepas tu minum tu sikit je. Jangan minum banyak sangat. Kami yang otai-otai ni tak apa minum banyak katanya kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak ceritanya sampai ke tahap macam itulah ya. Baik. Nak ceritanya tadi boykot, langsung tak datang rumah. Ni yang pernah kita dengar berlaku suatu ketika dahulu. Kalau katalah orang tu tidak satu parti dengan kita kan, kita tak pergi kenuri dia. Kemudian bukan setakat tak pergi kenuri, kematian ahli keluarganya pun kita tak pergi juga. Ui, dahsyat tu. Adakah itu dibenarkan dalam agama, dan adakah cara itu adalah cara yang baik untuk kita dalam hidup bermasyarakat ni? Jadi yang tu kita kena tengok baliklah kaedah tu, memulaukan dengan cara yang demikian. Tapi yang kata Nabi ni, dia pernah pulaukan sahabat-sahabat yang sengaja tak nak pergi ke medan perang selama 50 hari. Susah hati, rasa tak seronok, rasa jadi apa ni, tak seronok lah. Bila tak ada kawan-kawan, bila kawan-kawan pun tak mau bagi salam, tak senyum kan. Kalau tak senyum sebab pakai mask tu tak apa lagi, tapi ini tak pakai mask pun tak senyum juga. Ni ada masalah ni. Baik, yang seterusnya terdapat hadis dan dalil yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulaukan sebahagian daripada isteri-isterinya selama sebulan sebagai peringatan dan pengajaran kepada mereka. Bukan kata sahabat, rupanya Nabi juga pernah memulaukan isteri. Yang salah seorang daripada isteri Nabi yang pernah Nabi pulaukan iaitu Sayyidatina Aisyah sendiri. Nabi pernah tidak menegur Sayyidatina Aisyah, iaitu dalam kisah yang selalu kita dengar apabila ada tuduhan, tuduhan daripada golongan munafik yang mengatakan Sayyidatina Aisyah ni telah berdating dengan seorang sahabat yang bernama Safwan kalau tak silap saya. Padahal tuduhan itu tak benar, itu hanyalah fitnah daripada golongan munafik. Tapi kerana Nabi dapat berita tu, Nabi rasa macam tak seronok lah. Nabi tak seronok. Lepas tu Nabi tak tegur Sayyidatina Aisyah, sehinggalah turun ayat yang mengatakan bahawasanya Sayyidatina Aisyah tidak bersalah. Lepas tu barulah Nabi tegur balik
ya, Saidina Aisyah. Kemudian Nabi juga pernah tidak menegur kepada isterinya yang pernah sama-sama, ya, sesama mereka itu mengumpat isteri yang lain. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, biasalah kalau dah ramai isteri, macam itulah keadaannya, macam-macam lah dia punya ragamnya. Jadi seorang suami yang nak mempunyai isteri yang ramai, dia kena pandai menguruskan, ya, dia kena pandai menyelesaikan masalah. Ya, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi, ada di kalangan isteri-isteri Nabi ni mengumpat ada seorang isteri ni, kerana dia yang seorang ni berasal daripada, ya, kaum ataupun bangsa Yahudi. Dia sebenarnya bangsa Yahudi ni asalnya ialah bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana banyak daripada bangsa Yahudi itu diutuskan para nabi dan rasul. Namun, ya, pada akhir-akhirnya tuan-tuan, bangsa Yahudi dijadikan bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana merekalah bangsa yang menentang dan juga membunuh para nabi mereka sendiri. Baik, yang terakhir, Imam As-Suyuti merekodkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memulaukan anaknya sehingga beliau meninggal dunia kerana anaknya tidak mentaati hadis yang disebutkan oleh ayahnya perihal larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lelaki yang menghalang wanita pergi ke masjid. Nombor 2, mana dia punya keterangan, ya? Semua dalil di atas merujuk kepada anak yang melakukan maksiat dan masih dalam ikatan iman dan Islam. Jadi yang kisah As-Suyuti ni, Imam As-Suyuti merekodkan Abdullah bin Umar, iaitu anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar ni memulaukan anaknya sampai dia meninggal. Dia tak tegur anak dia, dia pulaukan anak dia. Namun sekiranya anak murtad, maka ibu bapa perlu berlepas diri dan berpaling daripadanya. Memulaukannya adalah tuntutan asas dalam iman dan panduan yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Antara ayat yang menjelaskan perkara ini ialah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Artinya, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih sayang, berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu ialah bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi kalau anak murtad, sama ada anak ke ayah ke, keluar daripada agama, maka pada ketika itu, ya, kita nak tak nak terpaksalah menerima hakikat kita memulaukannya. Kalau asalnya memang daripada bukan Islam, lepas tu anaknya convert kepada Islam, ya, anak ni tadi kena berbuat baik kepada ibu bapanya. Tapi kalau dah Islam, kemudian dia keluar daripada Islam, itu yang dipanggil murtad, dia keluar daripada agama. Sehinggalah kalau dalam hukuman hudud tu tuan-tuan, ya, diceritakan kalau orang yang keluar daripada agama setelah diberi warning, amaran beberapa masa ataupun beberapa tempoh, beberapa hari, jika dia masih lagi murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Kalau ikut hukum asalnya, barang siapa yang murtad, keluar daripada agama, maka hendaklah dibunuh. Hukumannya ialah bunuh kalau orang yang murtad. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sahaja sampai pada muka surat yang ke-67. Dah masuk waktu kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada episod ataupun bulan depan, kalau masih ada lagi lah bulan depan, kalau hidup lagi lah. Kalau tak hidup pun mungkin kita buat kuliah online daripada Mekah. Kan boleh juga kan, nanti pancarkan dekat tu, dekat TV tu. Masa tu saya ada dekat Mekah, insya-Allah, kalau diizinkan Allah untuk sampai. Jadi sekali lagi saya ulang siar, kalau siapa nak ikut pergi umrah, harganya package tu harganya 7,890. Package selesa. Dia bukan premium. Premium mahal lagi, 8,000 lebih. Yang ini yang sederhana. Tapi walaupun yang sedang, hotel 5 bintang.
Makarim Ajiyat kalau yang dekat Mekah. Kalau yang dekat Madinahnya Grand Zawar. Jaraknya 150 meter dan 200 meter. Tak adalah jauh sangat katanya yang paling dekat tu 50 meter. Buka je pintu terus nampak Kaabah. Huyo. Sebenarnya dataran nak menyampaikan kepada masjid tu pun dah berapa ratus meter. Nampak benar nipunya kan. Kalau katalah buka-buka terus nampak Kaabah, kan? Tak adalah setakat ini maksudnya yang paling hampir dengan dataran masjid. Bukan yang hampir dengan Kaabah ataupun dengan dengan masjid, yang hampir dengan dataran masjid, iaitu menara jam tinggi itulah, ataupun hotel tu namanya Safwa kot, Safwa nama hotel tu. Yang kami punya hotel ni Makarim Ajiyat ni di belakang sikit daripada Safwa Tower tu. Jadi itu harga dia 7,890. Kemudian kalau adalah di kalangan tuan-tuan yang tak pergi, tapi dia nak kirim apa, ada dua. Yang pertama, kirim buatkan umrah untuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia, ataupun yang uzur kekal, yang belum lagi buat umrah, boleh kirim dengan saya. InsyaAllah saya sendiri akan tolong buatkan. Setakat ini saya menjangkakan boleh buat dalam 4 ke 5 umrah lah. Sama aja kaedahnya. Sebelum ini pun kita upah kepada syarikat travel, kita pun tak tahu siapa yang buatkan. Tapi kali ini saya sendiri yang pergi. InsyaAllah saya sendiri akan buatkan umrah tersebut. Patutnya harga dia 500, syarikat bagi diskaun 400 upah umrah. Kemudian siapa pula yang baru dapat anak, baru dapat cucu, nak buat akikah di Mekah, harga seekor kambing RM450. Itu pun insyaAllah saya akan pergi sendiri ke tempat ladang kambing tu untuk melihat majlis pengkebumian pula, majlis akikah. Majlis pengkebumian kambing pula yang nak sebut itu pula, majlis akikah tu. Siapa tengok Ustaz Abid Liu, sekarang ni dia ada kat sana lah. Adalah dia punya video, dia pergi dekat kandang kambing tu, dia pilih ada 10 ekor kambing, lepas tu dia masak, dia sedekah pada orang Mekah. Yang kata Ustaz Abid Liu ni bukan orang Malaysia je, dia sedekah, orang Mekah pun dia pergi sedekah juga kan. Jadi insyaAllah lah saya akan pergi. Itulah dua benda kalau nak kirim. Dan ada satu lagi, saya tanya syarikat apa yang sesuai. Dia kata boleh juga kalau orang nak bagi duit, lepas tu kita bagi makan. Kita beli, biasa kalau kita keluar daripada masjid tu, kadang-kadang kita akan tengok orang bagi makan, bagi air kotak lah, bagi bagi nama makanan-makanan Arab tu lah. Dia bagi pada orang kan, sedekah kepada penduduk Mekah. Nak dapat sedekah yang berganda, seperti mana yang Nabi kata, beribadah di Masjidil Haram. Kalau kata kita sedekah tu kepada orang yang berada di Masjidil Haram, tuan-tuan tahu berapa dia punya ganjaran pahala sedekah? Sebab tu yang orang ndak tu 100,000 kali ganda. Ganjaran pahalanya 100,000 kali ganda. Itu dia punya fadilatnya. Baiklah, sekadar itu saja. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.